Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan jugalah dengan ilmu yang bermanfaat akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah meredai apa yang telah kita lakukan dan juga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah kita berada di fasa-fasa akhir di Jamadil Akhir, dan insya-Allah berbaki dalam sekitar 2-3 hari lagi kita akan masuk kepada bulan yang mulia yang dikenali sebagai Rejab, merupakan salah satu daripada 4 bulan yang Allah Ta'ala telah haramkan daripada bulan-bulan sepanjang tahun. Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Jadi Rejab ini antara bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Allah memberikan keutamaan seperti mana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, melakukan ketaatan di dalam bulan haram, Allah Ta'ala akan gandakan ganjaran pahalanya, dan melakukan kemaksiatan di dalam bulan haram, Allah juga akan menggandakan azab dan dosanya. Jadi kita akan bertemu dengan bulan Rejab ini, berbaki dalam beberapa lagi hari. Minggu depan kita dah masuk dah, 2-3 hari lebih kurang. Tak silap saya kita dah berada di 26 Jamadil Akhir ataupun 27 Jamadil Akhir. Lagi beberapa hari lagi nak masuk ke Rejab. Jadi bersiap sedialah menghadapi Rejab. Dan Rejab ini kalau orang Arab dahulu memanggil sebagai Syahrul Asam, iaitu bulan pekak dia tu, bulan pekak. Sebab apa? Masuk saja Rejab, tidak ada lagi umpatan, tidak ada lagi dosa-dosa yang dilakukan, tidak ada lagi cercaan, penghinaan, kerana ia adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran besar bagi mereka yang beramal saleh. Dia seperti kita sampai ke tanah haram, semua orang akan tinggalkan maksiat dan semua orang akan melakukan ketaatan. Jadi insya-Allah kita akan bertemu bulan Rejab dalam beberapa hari lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk melakukan amal saleh di dalamnya, dan mudah-mudahan asbab inilah insya-Allah kita memperolehi Ramadan yang diberkati, Ramadan yang mendatangkan maghfirah, pengampunan, dan Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali saya sebutkan kejayaan dan kesempurnaan Ramadan adalah bermula daripada kejayaan dan kesempurnaan Rejab. Insya-Allah kita akan bertemu dengan waktu tersebut dalam beberapa hari lagi. Okey. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan membaca surah yang baru dan kita menyambung. Kita dah bincang dah surah ini pada minggu yang lalu, iaitu surah yang ke-53, surah yang diletakkan oleh Allah selepas surah At-Tur yang telah kita baca dalam beberapa siri kuliah sebelum ini, iaitu surah An-Najmu. Surah An-Najmu ataupun kita kenali sebagai surah bintang. Surah bintang, surah An-Najmu. Saya dah berbicara dengan tuan-tuan berkaitan tentang surah An-Najmu melalui riwayat daripada Al-Imam Bukhari
bercerita berkaitan tentang Nabi SAW pernah membacakan surah An-Najm ini daripada awal sehinggalah ayat yang terakhir, ayat 62, yang direkodkan oleh Al-Bukhari. Seluruh musyrikin Quraisy Mekah itu semuanya sujud di belakang baginda Nabi SAW. Semuanya telah sujud kepada setelah mereka mendengar surah yang dibaca oleh Nabi SAW buat pertama kalinya. Ini telah berlaku pada waktu tersebut. Sebab itu surah An-Najm adalah surah pertama yang Allah Ta'ala turunkan adanya ayat sajadah. Dan ayat sajadah itu diletakkan di penghujung ayat di surah An-Najm. Surah An-Najm ini. Okey, ini kita dah bincanglah, saya dah bincang pada minggu lalu. Okey. Baik, kemudian surah An-Najm ini adalah dia adalah rentetan kepada surah sebelum ini, iaitu surah At-Tur dan juga pada surah Az-Zariyat. Az-Zariyat, kutukan Quraisy kepada Nabi, penghinaan Quraisy kepada Nabi dengan macam-macam fitnah, dengan macam-macam tuduhan. Muhammad kahin, Muhammad syair, Muhammad majnun dan sebagainya. Maka datang surah At-Tur, Allah Ta'ala memberikan ancaman. Semua tuduhan-tuduhan mereka itu Allah patahkan dengan hujah-hujah yang kita telah bincangkan sebelum ini di dalam surah At-Tur. Manakala masuk surah An-Najm, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberikan gambaran kepada Quraisy. Cuba kamu fikir sungguh-sungguh, benarkah yang Muhammad ini syair, penyair? Benarkah Muhammad ini orang gila? Dan benarkah Muhammad ini adalah dukun ataupun bomoh? Sebab bermula daripada ayat pertama sampai akhir nanti Allah Ta'ala sebut apa perkara yang telah berlaku pada Nabi SAW yang orang Quraisy memang tahu, dan orang Quraisy telah pun melihat apa yang telah berlaku kepada baginda Nabi SAW. Okey. Jadi kalau kita melihat dengan mata dengan apa, kalau orang Quraisy melihat Nabi ni melalui ayat ini dengan mata kepala dia, mata akal dia dan juga mata hati dia, nescaya dia akan nampak adanya kebenaran pada baginda Nabi SAW. Sebab itu penghujung ayat ini adanya ayat sajadah. Sebab itu orang Quraisy bila dengar je surah ini, terus mereka sujud di belakang baginda Nabi SAW. Okey. Baik. Surah ini dikenali sebagai surah An-Najm, bersempena kepada ayat pertama yang Allah menjadikan ia sebagai ayat sumpahan. Wan najmi idza hawa. Kita dah bincang dah perkataan An-Najm. An-Najm ini para ulama tafsir berbeza pandangan. Para ulama tafsir berbeza pandangan. Allah Ta'ala mengulang perkataan An-Najm ini sebanyak 10 kali dalam Quran. Dan perkataan An-Najm ini dia tak sama dengan perkataan yang Allah gunakan pada ayat yang lain. Dia tak sama dengan bintang yang digunakan istilah Al-Buruj. Dia tak sama dengan istilah Al-Kawakib ataupun Kaukab. Dia juga tak sama dengan perkataan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran iaitu Misbah. Dan dia juga tak sama dengan perkataan yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dengan perkataan yang lain. Saya tak ingat. Ada beberapa lagi perkataan bintang, antaranya At-Tariq. At-Tariq. Itu antara yang Allah Ta'ala beza-bezakan. Jadi An-Najm ni, para ulama tafsir mengatakan, dia adalah merujuk kepada semua objek yang berada di langit yang mengeluarkan cahaya selain daripada bulan. Maka semua itulah dikenali sebagai An-Najm. Semuanya dikenali sebagai An-Najm. Semua yang mengeluarkan cahaya ataupun yang memantulkan cahaya selain daripada bulan, semuanya dikenali sebagai An-Najm. Ini pandangan yang pertama lah. Ini pandangan yang pertama. Ada juga yang menterjemahkan semua perkara yang berada di langit yang besar dan mengeluarkan cahaya, semuanya adalah An-Najm. Kalau kalimah Al-Kaukab ataupun Kawakib yang Nabi Yusuf sebut apa? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, kan? Kaukab kat situ. Kaukaban wasyamsa wal qamar. Kan? Kata Nabi Yusuf alaihissalam, wahai ayah, aku telah melihat adanya 11 planet. Ada ahada asyara kaukaba.
ada 11 planet termasuk bulan dan matahari telah sujud kepada aku. Ini Nabi Yusuf cerita kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Allah gunakan perkataan kaukab. Para ulama tafsir kata kaukab itu adalah merujuk kepada planet. Dan perbincangan ni tak selesai pun. Banyak berdasarkan dalil hadis dan nas, perkataan-perkataan itu dia berbeza-beza. Tapi nak mudah fahamnya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, perkataan an-najmu ini adalah bintang yang bercahaya, bersinar, dan bintang itu menjadi petunjuk di dalam kegelapan. Okey, bagi pelayar-pelayar di lautan, dia akan melihat bintang yang menunjuk arah. Ni kita nak ke arah dia seolah-olah macam waze ataupun kompas kepada pelayar di lautan. Bintang yang menjadi rujukan mereka itu, bintang itu dikenali sebagai an-najmu. Okey, ataupun mereka yang berjalan di kawasan padang pasir, mereka tak ada waze ataupun kompas, mereka gunakan bintang sebagai penunjuk. Itu namanya an-najmu. An-najmu. Jadi Allah Ta'ala ni menggunakan ayat simbolik lah. An-najmu itu adalah bintang yang menjadi petunjuk di dalam kegelapan. Maka begitulah dengan Al-Quran yang Allah turunkan, dan begitulah dengan baginda Nabi SAW yang Allah utuskan. Iaitu mereka ini adalah cahaya di dalam kegelapan kesyirikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, itu antaralah simbol yang Allah Ta'ala gunakan dan Allah Ta'ala nak sampaikan. Okey, baik, kita dah bincang dah ayat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ini sekadar untuk kita recap balik apa yang telah kita bincang pada minggu lalu. Allah Ta'ala bersumpah demi bintang yang menjunam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi bintang yang menjunam, ataupun demi bintang yang idza hawa ni adalah ketika dia terbenam. Bila masuk bintang itu terbenam, artinya ayat pertama ini merujuk kepada naiknya fajar, naiknya sinar cahaya pagi. Sebab kalau matahari terbenam, isyaratnya petang. Matahari terbit, artinya siang. Kalau bulannya terbit, artinya malam. Kalau bulannya terbenam, artinya adalah siang. Terbalik kan? Jadi ayat pertama itu adalah merujuk kepada waktu fajar. Allah Ta'ala sebut bintang ni bila dia terbenam, maka terbitlah fajar. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, badalla sahibukum wa ma ghawa. Allah Ta'ala nafikan dan Allah bersihkan tuduhan kepada Nabi daripada musyrikin Quraisy. Allah kata, sahabat kamu, Allah tak guna perkataan Muhammad, sebab Allah nak bagi tahu Nabi SAW adalah orang yang mereka memang kenali. Sahabat yang dekat dengan kamu, yang kamu kenal dia, kamu bukan kenal sikit-sikit, kamu kenal sungguh baginda Nabi ni. Kenal, dia adalah sahabat kamu, akrab dengan kamu. Luar dalam dia kamu tahu sungguh. Sahabat kamu ni kata Allah, ma dhalla, dia tidak sesat. Al-Hafiz Ibn Kathir kata apa? Perkataan ma dhalla, dia tak sesat, artinya Nabi SAW ni dia tak menjalani kehidupannya melalui jalan kebodohan, jalan kejahilan. Dia bukan melalui jalan kejahilan. Tetapi jalan yang Nabi SAW pilih adalah jalan yang diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Ma dhalla, Nabi ni tak sesat. Perkataan sesat itu adalah merujuk kepada Nabi SAW berjalan di atas alam ni adalah dengan petunjuk Allah. Bukan dengan keinginan dia, syahwat dia, tidak. Tetapi dia berjalan di atas petunjuk Allah. Dia tak sesat. Kemudian Allah kata wama ghawa, dan Nabi SAW ini tidak wama ghawa ni artinya dia tidak keliru. Baik, para ulama tafsir kata apa? Tidak keliru dekat sini adalah merujuk kepada perkataan Nabi tahu kebenaran dan Nabi ikuti kebenaran. Kalau perkataan al-ghawa ni ataupun al-ghawi ni, seseorang itu dia tahu kebenaran tetapi dia memilih untuk menyimpang daripada kebenaran dengan sengaja. Itu namanya al-ghawa. Okay? Keliru dekat situ artinya dia tahu kebenaran tapi dia sengaja memilih jalan yang selain daripada kebenaran. Itu ghawa. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu Muhammad dia adalah orang yang berjalan dengan petunjuk Allah
dan dia berjalan di jalan kebenaran. Seolah-olahnya macam Allah endorse lah. Allah Ta'ala cuba sebutkan baginda Nabi ni dia tidak tersasar sedikit pun. Dia tak terkeliru sedikit pun. Dia tak tersesat sekalipun. Semua yang dia lakukan di atas kehendak dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, jadi tuduhan-tuduhan yang tak berasas pada Nabi ni pada ayat kedua dah tertolaklah secara total. Sebab Allah Ta'ala telah mengiktiraf apa yang dilakukan oleh Nabi dalam kehidupan semuanya adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, itu perkataan ma dhalla dengan perkataan wa ma ghawa. Okey, baik. Kemudian Allah Ta'ala pun sebut wa ma yantiqu anil hawa. Dan Nabi SAW ni dia tidak tunduk kepada syahwat dia, hawa nafsu dia dan kehendak-kehendak dia. Okey, dia tak melakukan sesuatu dalam kehidupan dia itu mengikut apa yang dia nak, apa yang dia rasa. Tidak. Apa yang dia buat itu kata Allah, in huwa illa wahyun yuha. Semua yang dia buat itu adalah wahyu yang telah diwahyukan kepadanya atas perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya sebenarnya go through saja sebab ini kita dah ulang kaji dah. Kita dah baca dah sebelum ni. Ini hanya sekadar ulang kaji. Okey, baik. Kita nak masuk dah. Ayat yang keempat saya nak fokus detail sedikit. Minggu lepas kita tak selesaikan. Baik, apakah yang dimaksudkan Nabi SAW ni melakukan sesuatu dalam kehidupan dia adalah dengan wahyu Allah. Ini adalah berdasarkan beberapa hadis. Okey, pertama sekali ibu-ibu, 3 ayat yang Allah Ta'ala sebutkan ini, pertama tadi ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 3 ayat ni kata para ulama tafsir iaitu menunjukkan baginda Nabi SAW ini dia sama sekali tidak sama dengan orang Nasrani dan juga orang Yahudi. Nasrani dan Yahudi, ya, mereka terima wahyu. Ya, mereka dapat petunjuk. Ya, mereka diberikan kitab. Para rasul mereka diberikan mukjizat. Bezanya, mereka menyimpang daripada ajaran Allah dan ajaran rasul mereka. Apa yang mereka lakukan bukan petunjuk, bukan hidayah. Tapi berbeza dengan baginda Nabi SAW. 3 ayat inilah. Selain daripada nak mematahkan hujah tuduhan Quraisy, dalam masa yang sama Allah nak membersihkan Nabi, dalam masa yang sama juga Allah Ta'ala membezakan baginda Nabi dengan orang Nasrani dan juga orang Yahudi. Baik, sekarang kita tengok apa yang Nabi lakukan ini adalah wahyu seperti mana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dia pernah sebut dalam satu hadis. Kata Abdullah bin Umar, dia kata apa? Aku sentiasa menulis setiap apa yang aku dengar daripada Nabi SAW dengan niat untuk memelihara. Maksudnya sebab Nabi, Allah jamin Nabi ni adalah wahyu, maka apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi cakap dan apa yang Nabi buat, Abdullah bin Umar ni akan rekod. Dia ambil ni dia akan tulis. Sentiasa dia akan rekodkan apa yang Nabi lakukan, hadis-hadis daripada Nabi. Lalu orang Quraisy, musyrikin Quraisy menemplak Abdullah bin Umar. Dia kata, kamu tak perlu buat seperti itu. Tak perlu kamu rekodkan apa ucapan Muhammad. Kamu tak perlu tulis apa yang dilakukan oleh Muhammad. Ini templak daripada orang Quraisy kepada Abdullah bin Umar. Kata orang Quraisy, dia kata apa? Apa yang kau tulis kepada Muhammad itu dan apa yang kau dengar daripada Muhammad itu adalah Muhammad seperti manusia, basyarum mithlukum. Adalah manusia sama macam kamu juga. Dia boleh sahaja marah, dia boleh sahaja buat macam-macam yang dia suka. So, apa guna kamu Abdullah bin Umar nak tulis dan rekodkan apa yang dilakukan oleh Muhammad? Okay. Ini adalah percakapan orang Quraisy kepada Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar pun berhenti daripada menulis sebab dia dengar lah. Sebab dia kecil lagi kan, Abdullah bin Umar ni kecil. Jadi bila dia dengar macam tu, tempelak daripada musyrikin Quraisy, dia tak tulis. Tapi dia adu kepada Nabi SAW. Abdullah bin Umar mengadu pada Nabi. Orang Quraisy kata macam tu pada dia. Lalu kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar, kata Nabi, uktub fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja minni illa al-haqq. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah bin Umar, uktub, kamu tulis. Demi nyawaku yang berada di tangan Allah Ta'ala, ma kharaja minni, apa yang keluar daripada aku, illal haq,
kecuali semuanya adalah kebenaran saja. Aku marah ke, aku bergurau ke, aku melakukan apa sahaja, tulis, rekodkan. Sebab semuanya itu adalah kebenaran daripada Allah Ta'ala. Ini dalil lah. In huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya Allah, Nabi SAW tu hanya memperkatakan, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam satu hadis yang lain pula, Nabi SAW sebutkan, kata Nabi SAW, ma akhbartukum annahu min indillah. Kata Nabi, apa yang telah aku khabarkan kepada kamu, wahai para sahabat, annahu min indillah, semuanya itu adalah berasal daripada Allah, semuanya. Fahuwa alladhi la syakkun fi, dan tidak ada keraguan padanya. Apa yang Nabi lakukan, yang Nabi khabarkan, apa yang Nabi bagi tahu pada para sahabat, semuanya adalah daripada Allah dan tidak ada keraguan padanya. Semuanya adalah kebenaran belaka. Ada satu hadis yang lain pula daripada Abu Hurairah, iaitu para sahabat Nabi SAW pernah tanya pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bukankah engkau bergurau dengan kami ya Rasulullah? Kan sifat manusiawi kan? Nabi kan bashar, manusia. Nabi bergurau dengan para sahabat. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, bukankah engkau bergurau dengan kami? Kata Nabi, inna la aqulu illa haqqa. Kata Nabi SAW, kata apa? Sesungguhnya aku tidak akan bercakap melainkan adalah kebenaran. Sekalipun Nabi bergurau, tetap adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi inilah ayat yang keempat, menunjukkan kepada kita satu pengiktirafan kepada Nabi SAW. Setiap sudut, setiap inci, setiap perbuatan adalah merupakan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Saya bagi contoh pada minggu lalu kan, kita tengok dalam peperangan Nabi, pernah Khubbab bin Munzir, dia menafikan apa yang dilakukan oleh Nabi. Bila Nabi kata apa, saya nak buat kubur dekat sini lah. Lalu kata Khubbab, ya Rasulullah, adakah ini wahyu ataupun ini adalah pandangan engkau? Kata Nabi SAW, ini bukan wahyu, ini adalah pandangan aku. Lalu Khubbab kata, kalau macam tu, aku cadangkan kita pindah ke kubu yang lain. Tak sesuai duduk sini, tapi duduk di tempat sana. Mungkin ada orang kata, yang itu tak ada petunjuk pun, Nabi sendiri akui ia bukan wahyu. Betul, Nabi akui pilihan Nabi itu adalah kehendak Nabi, bukan adalah wahyu daripada Allah memilih kubu untuk tentera muslimin. Tapi perbuatan Nabi bermusyawarah, menerima pandangan sahabat untuk saling bertukar pandangan dalam peperangan, itu adalah petunjuk dan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap para pemimpin kena sentiasa hati terbuka, kena berjiwa besar, kena sedia untuk ditegur dan sebagainya. Dan itu adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, serba-serbilah dalam kehidupan Nabi ni, sama ada dia sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pemimpin negara, sebagai rasul, sebagai anak dan sebagainya, semuanya mengandungi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk ayat yang ke-6. Barulah kita nak mulakan topik kita pada hari ini pada ayat yang kelima. Pada ayat yang kelima. Okey. Baik. Setelah Allah Ta'ala bercerita siapa Nabi secara umum dalam pengetahuan Quraisy, yang mana orang Quraisy kenal Nabi, tahu Nabi siapa, dan Nabi ni digelar Al-Amin oleh orang-orang Quraisy sendiri. Lalu Allah Ta'ala terus membersihkan Nabi dan mengiktiraf Nabi dengan 3 ayat. Lalu Allah Ta'ala pula bercerita tentang siapa yang menyampaikan wahyu pada Nabi SAW. Siapa dia? Sebab kalau orangnya benar, dia dapat ilmu tu daripada siapa? Dia dapat daripada orang yang benar. Okay. Jadi Allah Ta'ala nak cerita, Muhammad dapat semua ini daripada siapa? Lalu Allah bercerita tentang Jibril alaihi salam. Lalu ayat ini bercerita tentang Jibril. Sebab orang musyrikin Quraisy selalu menuduh Nabi SAW mendapat ilmu ini daripada jin lah, daripada syaitan lah. Bahkan ada yang juga yang menuduh Nabi SAW sedang sakit, sedang sakit kuat. Sebab itu Nabi ni dia meracau, cakap yang bukan-bukan. Dan ini berdalilkan kepada peristiwa Utbah bin Rabi'ah
pernah berjumpa dengan Nabi dan dia tawarkan kepada Nabi, ya Muhammad, kalau aku dapat bawa doktor ataupun tabib yang paling hebat di negara Arab ni, aku akan bawakan sembuhkan kau. Kalau engkau setuju untuk berhenti daripada dakwah. Sebab itu tuduhan, dan mereka rasakan Nabi ni tak macam tu sebenarnya. Muhammad tak macam tu. Muhammad jadi macam ni sebab dia sakit. Jadi Allah Ta'ala ceritakan kenapa Nabi jadi macam ni? Sebab dia datang daripada Jibril AS. Baik, ayat yang kelima. Siapa Jibril? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allamahu syadidul quwa. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia adalah allamahu, yang mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syadidul quwa, sesuatu yang tersangat-sangat kuat. Syadidul quwa, tersangat-sangat kuat. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, perhatikan perkataan allamahu. Allamahu. Allamahu dekat sini menunjukkan Jibril alaihissalam dia bukan sekadar bertugas sebagai menyampaikan. Selalu kita dengar Jibril ni ditugas menyampaikan wahyu. Apa yang dia dapat, itu yang disampaikan kepada Nabi. Betul. Kita tak nafikan. Kalau kita tengok dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan Jibril ni menyampaikan Al-Qaul. Kalau ibu-ibu tengok di dalam surah At-Takwir, Allah kata apa? Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Allah ni telah menghantar ada satu rasul, utusan. Utusan kat situ adalah Jibril, iaitu Jibril yang karim, Jibril yang mulia. Dan Allah menggunakan perkataan la qaulun, perkataan qaul. Qaul tu artinya Jibril ni dia copy paste apa wahyu yang dia dapat, itu yang disampaikan pada Nabi, tak bertambah, tak berkurang. Itu bezanya perkataan qaul dengan perkataan kalam. Kalau kalam ni, saya dapat satu maklumat, saya sampaikan kepada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dengan perkataan saya. Apa yang saya faham secara mafhum, saya sampaikan. Tapi ada tak penambahan? Ada. Ada tak pengurangan? Ada. Tapi mesej sama. Itu kalam. Tapi kalau qaul, itu berujuk kepada apa yang dia dapat, huruf, perkataan, baris, secara bulat-bulat, macam itulah dia sampaikan. Okay. Jadinya Jibril ni, dia adalah menyampaikan. Tapi dalam masa yang sama, Jibril juga adalah allamahu. Dia juga ditugaskan oleh Allah mengajar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril tak sekadar sampaikan wahyu, tapi Jibril juga mengajar Nabi. Macam mana Jibril mengajar Nabi? Mengajar Nabi tentang macam mana nak salat, macam mana tata cara salat, berapa bilangan rakaat, kan? Bila waktu solat, semuanya didetailkan oleh Jibril alaihi salam. Okay? Jibril juga bertugas sebagai allamahu, iaitu mengajarkannya. Jadi pelajaran dekat sini, kita yang belajar dalam hal agama ni perlu juga kepada berguru. Okay? Perlukan kepada berguru. Ada guru yang mengajar kita dan ada guru yang kita pelajari daripada mereka. Nabi SAW yang paling mahir dan paling faham tentang hukum syariat ini pun, baginda Nabi SAW pun ada gurunya. Siapa guru baginda Nabi? Iaitu Jibril alaihissalam. Dan Allah Ta'ala kata Jibril itu adalah syadidul quwa. Dia adalah yang tersangat kuat. Okay, tersangat kuat ni dalam banyak fahaman. Dia tak boleh dikalahkan. Dia diakui kehebatannya, fizikal yang besar dan sebagainya. Kenapa? Ini nak menunjukkan kepada kita yang mana apa yang disampaikan oleh Jibril itu adalah perkara yang hak. Dia tak macam iblis yang dukun-dukun di zaman Nabi SAW mentilik nasib yang dipanggil sebagai nujum itu. Mereka ni dapat maklumat daripada iblis yang curi berita di langit. Tapi berita-berita yang di langit itu, yang dicuri itu hanya perkara yang benar dan bercampur dengan perkara yang tak benar. Sehingga Allah kata apa? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kan? Rujuman lisyayatin. Kata Allah Ta'ala, Allah hiaskan langit bumi ni dengan bintang. Dan langit dengan bintang. Bintang itu pula rujuman lisyayatin. Dijadikan sebagai kita kata apa? Ayat rejaman kepada syaitan. Maksudnya syaitan yang duduk curi berita langit ni semuanya direjam. Jadi
kalau kita guna akal, macam mana kamu percaya cakap nujum ni? Sebab nujum ni yang sampaikan maklumat adalah iblis. Iblis pula waktu dia curi berita di langit, dia ni dihalau pula. Kamu boleh terima berita dia berbanding kamu terima berita daripada Jibril ni pula. Kan? Jibril ni dia sangat kuat. Tak ada orang boleh curi berita dia. Tak ada orang boleh kalahkan dia. Tak ada orang boleh itu boleh ni. Itu Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita tentang Jibril alaihissalam. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah At-Takwir, bila Allah detailkan tentang Jibril ni, Allah kata apa? Dia Rasul. Kemudian kata Allah, Dhi quwwah indazil arshil makin, kata Allah. Dia adalah Jibril yang kuat dan dia adalah Jibril yang berhampiran dengan arasy Allah. Maksudnya makhluk yang duduk di tempat yang paling tertinggi. Okey, dia akuilah. Saya pernah sebut contoh mudah. Kita dapat satu berita tentang berita yang kita rasa gerun sangat. Kita dengar katanya bulan 3. Ni contoh, bukan benda betul ni. Contohnya bulan 3 ada PKP, contoh. PKP. Kamu dapat maklumat ni daripada mana? Si fulan ni kata apa? Saya dapat maklumat ni adalah daripada jaga parlimen. Ada guard dekat parlimen tu disampaikan sebab dia curi-curi dengar perbahasan di parlimen, katanya ada PKP bulan 3. Berbanding pula kita dengar, kita kata apa? Saya dengar PKP ni sebab saya dapat maklumat ini daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri dengar daripada Sultan. Contohlah, kita dapat maklumat. So siapa yang kita nak akui dan kita nak terima maklumat tu? Mana yang lebih benar? Itulah contoh yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Dia duduk di tempat yang tertinggi. Dan Jibril itu kata Allah, muta' thamma amin. Dia ditaati dan dia adalah yang amanah lagi dipercayai. Ini Allah Ta'ala sebut tentang Jibril alaihi salam. Okay? Nabi itu orang yang dipercayai, yang menyampaikan berita, yang mengajarkan baginda Nabi pun adalah orang yang dipercayai oleh Rabbul Alamin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, jadi Allah Ta'ala kata Jibril ni sangat gagah, sangat kuat, tak dikalahkan, tak boleh ditewaskan. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Dzu mirratin fastawa. Dzu mirratin fastawa. Okey, Jibril itu juga mempunyai mirrah. Mirrah. Mirrah dalam bahasa Arab dia terbahagi kepada 3 tafsiran. Okey, mirrah dalam bahasa Arab dia terbahagi kepada 3 tafsiran. Tafsiran yang pertama, mirrah ni adalah merujuk kepada Jibril memiliki kekuatan fizikal. Okey, kekuatan fizikal dia. Mirrah ni dalam bahasa Arab artinya kekuatan, kekuatan. Kalau ibu-ibu baca dalam tafsir, Al-Hafiz Ibn Kathir dia bawa ada satu hadis daripada Nabi. Nabi kata apa? La tahillu sadaqah li ghaniyyin wala dhi mirratin sawi. Kata Nabi SAW, tidak dihalalkan memberi sedekah kepada orang kaya. Nabi kata tak boleh kamu bagi sedekah pada orang kaya. Itu bukan sedekah. Wala lidhi mirratin sawi, dan juga orang yang kuat. Tak jadi sedekah lah, maksud Nabi. Okay? Yang pertama, perkataan mirrah ni adalah kekuatan secara fizikal. Dia sihat, tubuh badan kuat, kan? Itu maksud mirrah. Tafsiran yang kedua, mirrah juga adalah merujuk kepada orang ni memiliki kekuatan mental. Sebab itu diterjemah dekat sini adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Dan yang ketiga, mirrah dekat sini adalah merujuk kepada kesempurnaan fizikal. Okay. Ibu-ibu dengar, tadi saya kata mirrah ni kekuatan fizikal. Yang kedua, mirrah ni adalah kekuatan mental. Dua-dua ni kalau ada pada tubuh manusia, maksudnya dia ni adalah dalam keadaan yang sempurna lah. Kita sihat tubuh badan, kita sihat akal fikiran. Sempurna lah. Jadi bila perkataan disebut mirrah, Jibril alaihissalam diberikan mirrah, iaitu nak tunjukkan Jibril alaihissalam ni memiliki tubuh badan yang indah, fizikal yang indah untuk dipandang. Sempurnalah sifat dia. Artinya bila Jibril ni dalam rupa asal dia yang sebenar, ketika dia bertemu dengan baginda Nabi SAW, bukan dalam bentuk yang menakutkan, tidak. Bukan dalam bentuk yang menggerunkan, tetapi dalam bentuk yang memukau, yang hebat, yang dilihat oleh baginda Nabi SAW kepada Jibril dengan rupa paras Jibril yang sebenar.
Itu yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Allah nak tengah memperincikan kedudukan Jibril. Kalau syaitan macam mana? Bodohnya, gerun kita tengok dia, takut kita tengok dia. Sebab apa? Dengan dengan wajah yang kotor, rupa paras yang tak sempurna, kecacatan dan sebagainya lah. Itu syaitan. Tapi beza dengan Jibril, diberikan kekuatan, diberikan kebijaksanaan dan diberikan rupa paras yang sangat cantik, yang sebenar. Lalu Allah pun kata fastawa. Maka Nabi SAW melihat Jibril itu dengan rupa paras yang sebenar. Fastawa. Okey. Jibril pun diberikan mirrah, kemudian dia pun menzahirkan dirinya kepada Nabi dengan rupa yang sebenar. Fastawa. Okey. Ini nak tunjukkan kepada Nabi SAW kedudukan Jibril alaihissalam. Okey, baik. Ayat yang ketujuh. Wa huwa bil ufuqil a'la. Dan Jibril itu bil ufuq, dia berada di ufuk yang tinggi. Okey, di ufuk yang tinggi. Apa maksud ufuk? Ufuk ni dalam bahasa Melayu pun sebut ufuk. Ufuk ni dia adalah titik tengah di antara langit dan bumi. Itu nama ufuk. Ufuk ni adalah titik tengah di antara langit dan bumi. Mudahnya kita nak faham ufuk ni, tempat kita nampak matahari last kali terbenam dan kita nampak tempat yang pertama matahari terbit. Itu namanya ufuk. Itu namanya ufuk. Jadi Nabi SAW nampak Jibril tu dari sudut fizikal yang sempurna. Dia nampak jelas, clear lah. Tak ada satu halangan, tidak ada satu yang melindungi. Nampak jelas bil ufuk, di tempat ufuk yang tinggi, merujuk kepada langit sebab besarnya Jibril alaihissalam. Sebab itu kalau kita baca hadis, bila Nabi SAW bercerita tentang Jibril, maka dalam riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah, dia kata apa? Nabi SAW telah melihat Jibril dengan rupa paras yang sebenar. Dan kata Nabi, Jibril itu memiliki adalah sitami'ah. Dia memiliki 600 sayap. Dia memiliki ada 600 sayap. Allahu'alam lah macam mana sayapnya kan. Lalu dia kata apa? Setiap sayapnya itu menutupi ufuk. Dan setiap sayap itu bergugurannya batu permata, mutiara, batu mulia. Dan Allah Ta'ala lah Tuhan yang maha mengetahui. Ini nak tunjukkan keindahan, kemolekan dan kesempurnaan fizikal Jibril alaihissalam. Okey? Dia bukan tengok tu jadi takut, tapi tengok tu memukau, indah, sempurna, cantik, satu pandangan yang menakjubkanlah. Itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Okey. Baik Jadi Nabi SAW ni dia bukan dapat maklumat dalam keadaan tak sedar. Nabi tak sedar. Kalau dukun-dukun dia menurun kan, dia tak sedar. Yang disampaikan tu dia tak boleh berfikir. Bomoh tu tak boleh berfikir. Yang masuk dalam badan dia mungkin syaitan ke apa ke yang menyampaikan. Boleh jadi benda tu benar, boleh jadi benda tu tak benar. Beza dengan Nabi, dia dapat maklumat daripada Jibril melalui wahyu ni dalam keadaan Nabi sedar. Dan Nabi melihat Jibril alaihissalam tu dengan rupa paras fizikal yang sebenar. Jibril cakap dengan Nabi, Nabi dengar. Nabi dapat wahyu dan Nabi sampaikan kepada kita. Okey. Ini adalah nak tunjukkan kepada kita perbezaan macam mana Nabi ni dapat ilmu bersama dengan dukun yang kamu percayai itu dapat ilmu. Bezalah, sangat berbeza. Itu yang maksud daripada ayat-ayat ini. Okey. Baik, kemudian sebab tuduhan kan, Muhammad ni gila, Muhammad bertemu dengan syaitan dia. Jadi Allah explain siapa Jibril alaihissalam. Kemudian setelah Allah kata apa? Nabi nampak Jibril ni dengan rupa paras yang sebenar di ufuk yang tertinggi. Maka kata Allah, "Thumma dana fatadalla." Okay? Kemudian thumma dana, kemudian Jibril itu dana. Dana ni kita dah sebut daripada perbincangan kita dahulu, perkataan dana wa adna, iaitu merujuk kepada tempat yang paling terendah ataupun tempat yang paling tercorot. Sebab itu disebut alam yang kita tinggal hari ini sebagai ad-dunya. Ad-dunya. Sebab dunia ni datang daripada perkataan adna, iaitu tempat yang paling terendah, tempat yang paling tercorot. Kan? Itu maksudnya adna. Jadi bila Allah kata thumma dana, Jibril ni dia turun. Sebab itu diterjemahkan sebagai turun ataupun dekat. Sebab dia gunakan perkataan dana.
Jibril ni dia turun. Dia duduk di tempat yang tertinggi, di arshil makin. Dalam surah At-Takwir Allah kata Jibril ni dia duduk di arash Allah Subhanahu wa taala, berhampiran dengan arash Allah paling tertinggi. Jadi sekarang dia bertemu dengan Nabi dalam keadaan dia dana. Dia turun dan dia mendekatkan dirinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma dana. Minta tolong Syikin turun lagi Syikin ayatnya, ayat ke-8 Okey. Thumma dana fatadalla. Kita tengok ayat ke-8. Thumma dana. Kemudian Jibril pun turun. Okey, perkataan dana dekat sini kalau tengok pada terjemahan, diterjemahkan iaitu Jibril mendekatkan dirinya kepada Nabi. Okey. Ataupun kita terjemahkan Jibril turun kepada Nabi sebab dana tu merujuk kepada tempat yang rendah, paling rendah. Nabi duduk di dunia kan, paling rendah. Jibril di tempat yang paling tinggi dia turun. Dan turunnya dengan perkataan dana ni iaitu turun dengan kadar perlahan-lahan. Okey, dana tu dia turun, dia dekatkan dirinya kepada Nabi dalam kadar perlahan-lahan. Itu namanya dana. Dana secara perlahan-lahan. Kenapa perlahan-lahan? Sebab Jibril datang kepada Nabi ni dalam keadaan menenangkan dan dalam keadaan mengamankan. Dia bukan datang laju. Kalau datang laju, itu memberi isyarat macam menyerang. Macam menyerang. Dia turun daripada atas, turun ke bawah. Tempat yang paling tinggi, turun ke bawah. Selalunya itu dalam keadaan dia menyerang. Itu perkataan dia. Tapi bila Allah Ta'ala gunakan perkataan dana, Jibril dari tempat yang paling atas turun di tempat yang bawah, dia turun dengan kadar yang perlahan-lahan. Membawakan ketenangan, membawakan keamanan. Dan bukan untuk menyerang baginda Nabi SAW. Kemudian kata Allah, fatadalla. Dan Jibril itu, kalau tengok kalau tengok terjemahan ni dia kata berjuntai sedikit demi sedikit. Okey, perkataan fatadalla ni, fatadalla kalau tu pada terjemahan yang lain, dia dekat dan didekatkan kan. Fatadalla, thumma dana fatadalla. Dia dekat lalu bertambah dekat lagi. Okey, perkataan fatadalla dia bukan bertambah dekat. Fatadalla dekat sini adalah merujuk kepada Jibril alaihissalam ni dia turun kepada Nabi dekat dah. Dalam keadaan perlahan-lahan dan dia menjelaskan dirinya. Kita kata menyatakan dirinya depan baginda Nabi SAW. Bukan lagi mimpi, bukan lagi halusinasi, bukan ilusi, tapi adalah dengan realiti. Itu yang dimaksudkan dengan thumma dana fatadalla. Okey, itu Nabi SAW bersama dengan Jibril alaihissalam. Okey. Baik, ni nak kata Nabi dengan Jibril ni betul-betul dekat dah. Hampir dah. Hampir dekat. Tidak ada orang tengah antara Nabi dengan Jibril. Sebab saya bayangkan macam ni ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita jumpa seseorang ni kata apa? Saya dengan Sultan ni macam ni dia kata. Saya dengan Sultan macam ni. Isyarat macam ni. Tapi saya nak jumpa Sultan, saya tak boleh call terus. Saya kena call PA dia. Tu tak hebat lagi lah. Kalau kita kata tak kamcing lagi lah. Saya kalau nak call Sultan ni, ada orang pernah dengar tak satu cerita? Dia cerita macam ni. Saya kalau nak call Presiden dia, saya kalau nak call Mr. Presiden, saya akan hubungi Mr. Presiden. Kawan tu hebat kamu ni. Tapi saya hubungi melalui PA dia. Kawan dia kata, tak hebat. Kawan seorang lagi kata, saya kalau call Mr. Presiden, saya call terus kepada Mr. Presiden. Kawan-kawan dengar, hebat kamu ni. Maksudnya tak ada PA, dia terus call pada Mr. Presiden. Kawan yang seorang lagi itu pula, tengah dia bercakap, tiba-tiba telefon berbunyi. Telefon berbunyi. Lalu kawan yang dua orang tanya, siapa yang call? Dia kata, yang call saya adalah Mr. Presiden. Mr. Presiden yang call dia. Siapa lagi hebat? Orang pertama tadi, kalau call Mr. Presiden melalui PA. Seorang lagi, dia call Mr. Presiden terus ke telefon Mr. Presiden tanpa PA. Hebat dah. Tapi seorang lagi kawan dia, bukan dia call Mr. Presiden. Mr. Presiden call dia. Siapa lagi hebat? Macam itulah nak sampaikan kepada kita. Nabi dengan Jibril ni tak ada orang tengah dah. Bukan Nabi pergi ke Jibril. Jibril AS turun kepada baginda Nabi SAW. Nak tunjuk kemuliaan tu. Baginda Nabi SAW dapat wahyu ni, ilmu ni, dia bukan benda yang batil seperti mana dukun-dukun ataupun orang-orang musyrikin Quraisy percayai zaman tu.
Sepatutnya kamu lebih percaya adalah Muhammad, sebab dia betul-betul dimuliakan, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam itulah maksud saya lah, saya nak mudahkan kefahaman. Okey, boleh ibu-ibu? Okey, kemudian ayat yang ke-9. Allah Taala pun sebut, kata Allah Subhanahu wa taala, fakana qaba qausaini au adna. Pada ayat 8 Allah gunakan perkataan dana. Pada ayat yang ke-9 Allah gunakan perkataan adna. Ini nak tunjukkan dia dekat, sangat dekat lah. Ataupun dia ni duduk di tempat yang paling bawah. Okey. Baik. Cuma seronok dekat sini Allah menggunakan perkataan qaba qausaini. Qaba qausaini. Okey. Perkataan qaba qausaini ni kalau tak terjemahan dia kata apa? Sekadar dua hujung busur panah. Qausaini ni musanna, musanna. Ada dua busur panah. Bukan anak panah yang batang peluru tu kan. Ni busur panah yang tempat kita tarik panah tu. Itu namanya qaus, qausaini. Okey, maksudnya apa ibu-ibu? Okey. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil pepatah Arab lah, pepatah. Dia macam ni. Allah Taala nak cerita Jibril dengan Nabi ni dekat dia macam mana? Okay. Allah Ta'ala nak kata ni, Jibril ni dekat sangat dengan Nabi ni macam mana? Dia adalah seperti macam dua busur panah. Okey, saya nak bayangkan macam ni ibu. Ada seorang lelaki dengan seorang lelaki bertemu. Dua-dua ni tengah memegang busur panah. Okey, dua-dua ni tengah memegang busur panah. Tapi nak cakapnya, dua-dua lelaki ni bertemu ni zaman dululah. Dia akan temukan di antara busur panah dia dengan busur panah kawan ni. Okey. Saya nak tunjuk gambar pun susah. Kalau saya boleh lukis lah dulu tengok Saya nak bagi contoh lah, bagi contoh mudah faham. Okey. Cuba bayangkanlah, saya tunjuk gambar ni. Ya, okey. Cuba bayangkan ada dua busur panah. Okey. Ada A dekat sini, minta maaf. Okey. Ada A dekat sini, ada B dekat sini kan. Ni busur panah. Ni anak panah. Contoh. Okey, yang arrow saya buat tu anak panah. Minta maaf, gambar ni blur pula. Okey, yang arrow yang saya tunjuk tu anak panah. Okey, busur panah tu dia bertemu. Busur panah ni dengan busur panah. Itu maksudnya qaba qausaini. Orang Arab dahulu bila dia nak katakan isyarat dua lelaki ni dah bertemu dah, dua lelaki ni dah bersama dah setuju dah bersatu dah, maka dua panah tu akan bertemu. Kalau tentera tu berdamai ke, pasukan itu dah jadi satu pasukan ke, dia akan kata kita dah bersama-sama, iaitu busur panah dia dengan busur panah si fulan ni dah bertemu dah. Orang Melayu, bukan orang Melayu, kalau kitanya saya dengan dia dah berlaga bahu dah, itu isyarat kita. Saya dengan dia dah berlaga bahu dah. Nak cakap dekat tu sampai berlaga bahu. Kita kenal tu, kenal sungguh lah. Saya dah berlaga bahu dah. Kenal sungguh. Memang saya kenal. Macam itulah. Allah Ta'ala nak gunakan perkataan qaba qausaini pada ayat yang ke-9. Au adna, ataupun lebih dekat lagi. Nak kata betul-betul dekat. Betul-betul hampir. Betul-betul kenal. Antara siapa? Jibril dengan baginda Nabi SAW. Okey. Ni ada orang macam ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bila dia dapat ilmu, dia kata apa? Wah, Tuan Syekh ni, ulama besar ni guru saya. Tapi nak kata guru tu, ya mungkin sebab dia pernah datang halaqah ilmu si fulan ni, dia belajar. Tapi guru tu bukan kenal dia pun. Sebab tengah ngajar ramai-ramai ni, dia duduk di hujung-hujung halaqah. Dia pun belajar. Dia boleh claim lah itu guru saya. Tapi beza tak? Kalau ada orang, dia kata, ini guru saya. Saya dengan guru saya ni betul-betul kenal. Guru saya pergi mengajar, saya yang bawa kereta. Guru saya ni saya yang berkhidmat untuk dia. Saya pernah baca kitab depan dia. Guru saya yang betulkan baris saya. Kan beza tu. Dia dapat ilmu tu daripada seorang guru, yang mana dia dengan guru tu memang betul-betul macam ni. Memang betul-betul rapat. Memang betul-betul akrab. Dia bukan anak murid yang duduk di hujung-hujung, tapi lahali kata, itu guru saya tu. Itu guru saya tu. Kan beza. Okay. Nak cerita murid ni dapat ilmu daripada guru, yang guru dia betul-betul
kenal dia, dia pun kenal guru dia, betul-betul rapat. Jadi Allah Ta'ala nak bayangkan pada kita, Nabi SAW ni dia ajar oleh Jibril AS, satu makhluk daripada Allah yang duduk di kedudukan yang tertinggi, kedudukan yang mulia, turun kepada Nabi, dan dia bukan sekadar jumpa macam tu, tapi jumpanya yang betul-betul hampir, betul-betul dekat, yang betul-betul menyampaikan ilmu tu bulat-bulat kepada Nabi SAW, dan Nabi pun dapat bulat-bulat daripada Jibril AS. Sebab itu Allah menggunakan perkataan qaba kausaini. Dia macam dua busur panah yang bertemu. Orang Arab kalau dengar ayat ni dia faham. Dia dah belaga bahu dah. Dia betul-betul rapatlah, betul-betul kamcing. Itu istilah dia. Okey. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun kata, fa auha ila abdihi ma auha. Fa auha ila abdihi ma auha. Okey, baik. Sebelum saya minta masuk ayat 10, minta maaf. Okey, tengok ayat yang ke-9 tadi. Jibril alaihissalam ni dia dekat kepada Nabi kan. Dia zahirkan diri dia dan dia dekat pada Nabi betul-betul dekat. Nabi nampak Jibril, Jibril pun nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenal sungguh. Hadis ni, minta maaf. Ayat ini sebenarnya merujuk kepada pertemuan pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril alaihissalam. Okey. Ayat ini adalah merujuk kepada pertemuan pertama kali di antara Nabi SAW dengan Jibril AS. Hadis yang masyhur ketika mana Jibril AS turun kepada Nabi dan menyampaikan wahyu daripada surah Al-Alaq. Ayat pertama sampailah ayat yang ke-5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu sampai ayat yang ke-5. Ini wahyu pertama turun. Baik, kita nak cerita sikit tentang wahyu pertama ni. Okay, pertemuan Nabi SAW dengan Jibril AS. Waktu Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Jibril ni dijumpa dengan Nabi, Nabi nampak daripada ufuk kan. Kemudian Jibril datang kepada Nabi sampai Allah kata qaba kausaini au adna. Dia ni jumpa Nabi ni dalam keadaan dia dekat dah dan bersentuhan dah. Sebab itu perkataan tu au adna. Dia sangat-sangat dekat. Maksudnya dah bersentuhan. Dia bukan jarak antara dua busur panah. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi kata apa? Nabi SAW dipeluk oleh Jibril AS. Kan Jibril peluk, Jibril kata Iqra. Nabi kata ma'ana biqari, kata Nabi aku ni bukan orang yang membaca, aku tak pandai membaca. Sampai 3 kali. Okey. Kenapa Jibril AS ni peluk Nabi ni dengan pelukan yang sangat kuat sampai Nabi rasa letih, lemah. Nabi rasa susah kan? Sampai Nabi ni 3 kali kata aku tak pandai baca. Okey, para ulama sirah menyebutkan ada hikmah kenapa Jibril AS buat seperti itu. Okey, pertama adalah kerana bila Jibril AS kata Iqra' Muhammad baca, sedangkan Jibril tahu yang mana Nabi SAW ni tak pandai baca. Tapi kenapa Nabi Jibril kata baca? Ada sebahagian riwayat sirah yang tak sahih. Ini tak sahih. Dia kata apa? Jibril AS bawa satu lembaran. Tapi tak sahih lah. Cuma ulama sirah pegang sebab dia bukan hukum di sirah. Dia bawa satu lembaran, ada ayat daripada surah Al-Alaq. Jadi Jibril kata, Muhammad baca. Nabi kata, aku tak pandai baca. Okay. Tapi yang riwayat yang sahih pula kata, Jibril nak bagi tahu kepada Nabi SAW dan bagi tahu kepada kita, bila kita belajar, tak semestinya dengan membaca. Okay. Bila seseorang belajar, tak semestinya dengan membaca. Tapi adalah dengan kita mengikuti orang lain pun dikira sebagai belajar. Contohlah, ada ilmu ni dengan cara kita belajar secara teori. Ada ilmu ni adalah secara praktikal. Dalam ilmu perniagaan, kita tak boleh belajar je, teori saja. Tapi kita kena tiru orang lain, praktikal. Macam itulah Jibril beritahu Nabi, Iqra'. Bukan semestinya kamu baca, tapi ikut apa yang aku baca ni. Tiru aku ni, praktikal lah, praktikal. Dan itu juga dikira sebagai ilmu pengetahuan. Kamu nak jadi ahli perniagaan, kamu kena ada mentor, ikut mentor kamu macam tu. Itu pun adalah ilmu. Jadi itu yang disebutkan oleh para ulama sirah, hikmah kenapa Jibril ni dia tahu Nabi tak pandai baca, tapi diperintahkan kepada Nabi SAW, Iqra' Muhammad baca. Okay? Sebab ilmu tak sekadar secara teori, tetapi juga melalui praktikal.
Cara praktikal ni adalah kita ikut dan kita melalui proses yang diajarkan oleh mentor atau sesiapa sajalah. Itu pertama. Yang kedua, Nabi SAW ni dipeluk oleh Jibril sebanyak 3 kali tu dengan pelukan yang sangat kuat sampai Nabi ni rasa sakit dan dia rasa lemah badan dia. Adalah untuk nak Nabi SAW ni dia fokus kepada apa yang Jibril nak sampaikan. Sebab habit kepada manusia ni, dia dengar, tapi dengar tu tanpa perhatian. Okay? Kita dengar satu benda ni, tapi kita tanpa perhatian. Sambil kita buat kerja, sambil kita memasak, sambil kita memandu, kita dengar kuliah. Tapi kita mendengar tu tak dengan sepenuh perhatian. Kita buat benda-benda yang lain, dengar. Dapat maklumat tu, tapi maklumat tu tak 100%. Sebab Nabi SAW, dia kena menerima wahyu yang sangat berat tanggungjawab dia. Jadi Jibril AS tak nak sekadar Nabi ni hanya dengar saja. Tapi Nabi SAW ni perlu dengar dengan sepenuh perhatian. Dengar sungguh-sungguh sepenuh perhatian. Jangan buat benda lain, jangan fikir benda lain. Jangan melayang fikiran kamu. Fokus kepada apa yang diajarkan oleh Jibril AS. Sebab itu dipeluk dengan pelukan yang sangat-sangat kuat. Supaya Nabi ni berikan perhatian, fokus kepada Jibril AS pada waktu tersebut. Bukan risau, takut lagi. Bukan tertanya-tanya siapa kamu lagi, tak. Tapi fokus kepada apa yang nak dibacakan, nak disampaikan oleh Jibril AS. Okay, itu hikmah yang kedua lah. Kenapa Jibril ni makin dekat pada Nabi sampai tahap dia memeluk baginda Nabi SAW. Ketiga, hikmah kenapa Jibril AS peluk Nabi SAW, hikmah yang selalu yang paling masyhur adalah untuk beritahu kepada Nabi, pertemuan Nabi dengan Jibril di Jabal Nur ketika itu adalah pertemuan yang realiti, bukan lagi mimpi. Sebab dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dia bawa satu riwayat Nabi SAW ni sebelum terima wahyu pertama, Nabi ni telah didatangi mimpi selama 6 bulan. Nabi ni dah didatangi mimpi yang benar selama 6 bulan. Bermula daripada bulan Rabiul Awal sampailah kepada bulan Sya'ban. Nabi dah didatangi mimpi dah. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Okay, Ramadan tu barulah turun wahyu kan. Jadi waktu Nabi SAW dapat wahyu tu, dia macam deja vu lah. Orang kita kata deja vu. Saya dah lalui 6 bulan berturut-turut mimpi yang sama. Hari ni saya jumpa benda ni, betul ke mimpi ataupun realiti? Jadi pelukan tu biar Nabi rasa sakit pada tubuh tu supaya sedar. Sakit ni menandakan ni adalah perkara benar, realiti, bukan lagi mimpi. Sebab mimpi tu dah berulang-ulang kali berlaku pada Nabi SAW. Macam kita, benda yang kita dah bermimpi banyak kali, tiba-tiba berlaku realiti, kita nak rasa realiti ke tidak, kita cubit pipi kita, cubit tangan kita, sakit ni, betul lah ni benda ni benar ni, dia bukan lagi mimpi. Macam itulah isyarat dia. Okay? Itu antara yang disebutkan oleh para ulama sirah. Dan yang keempat adalah pelajaran dalam ilmu pendidikan. Okay. Para ulama sirah kata apa? Jibril AS peluk Nabi SAW ni adalah untuk memberikan semangat. Kalau istilah kita ni, dia nak beri motivasi lah. You can do it, ya Muhammad. You can do it. Iaitu, bila Nabi SAW dalam keadaan dia rasa, saya tak tahu membaca. Amanah yang dipertanggungkan pada Nabi ni sangat besar. Sebab ayat ni namanya ayatul watiqah kan. Ayat pelantikan Nabi sebagai Rasul. Besar beban yang ditanggung oleh baginda Nabi SAW ni. Jadi Jibril nak berikan semangat pada Nabi tu adalah melalui pelukan. Dalam ilmu pendidikan pun, kalau kita tengok baca dalam ilmu parenting, ilmu psikologi, bila anak ni tak boleh membaca ataupun anak ni tak boleh buat sesuatu perkara, salah satu motivasi kepada anak-anak tu iaitu ibu bapa akan peluk anak tu daripada belakang kan, ataupun peluk daripada depan, nak bagi semangat pada dia. Ayah bersama dengan kamu, ayah dengan ibu ni ada dengan kamu, kamu boleh buat, percaya pada dia. Iaitu melalui pelukan. Bila melalui pelukan tu, maka si anak ni akan rasa dia lebih bersemangat. Dia ada rasa keyakinan pada diri dia sendiri. Tak semestinya dalam pendidikan, dalam pelajaran. Bahkan anak-anak bangun daripada tidur, ayah dengan ibu peluk anak-anak ni pun, ataupun sebelum pergi sekolah, peluk anak-anak ni pun, anak-anak tu akan rasa lebih semangat. Positif tu ada pada diri dia. Ini disebutkanlah hikmah-hikmah. Kenapa Jibril mendekati Nabi, mendekati seperti qaba qausaini au adna. Ini antara hikmah
yang disebutkan oleh para ulama sirah kita. Okey, baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun kata fa auha ila abdihi ma auha. Okey, kita tengok ayat yang ke-10. Okey. Fa auha ila abdihi ma auha. Allah kata apa? Lalu Allah mewahyukan kepada hamba-Nya dengan perantara malaikat Jibril ma auha, apa yang telah diwahyukannya. Okey, apa yang Allah wahyukan? Allah tak kata Allah wahyukan Al-Quran kan? Tapi Allah kata Allah wahyukan kepada Nabi SAW, hamba-Nya apa yang diwahyukan. Para ulama tafsir membawakan beberapa pandangan. Okay, para ulama tafsir membawakan beberapa pandangan. Pandangan yang pertama adalah apa yang Allah wahyukan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu. 5 ayat pertama tu. Itulah yang Allah wahyukan kepada Nabi pada peringkat pertama kali Nabi jadi Rasul. Okey, diwahyukan. Dan suka saya ingat kepada ibu-ibu ayah-ayah. Dulu kita pernah baca surah Al-Alaq, tafsir surah Al-Alaq. Kenapa Allah Ta'ala ni wahyukan surah pertama pada Nabi ataupun wahyu pertama pada Nabi adalah dengan ayat Iqra. Sebab ia nak membezakan hikmah dia, ia untuk membezakan agama yang dibawa oleh Nabi ni tak sama dengan agama sebelum Nabi dan agama selepas Nabi. Okey. Kenapa Allah tak turunkan wahyu Alhamdulillahi Rabbil Alamin ke Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fi Hudal Lil Muttaqin? Kenapa? Bukan tu. Kenapa Iqra? Sebab nak membezakan agama yang dibawa oleh Nabi ni, agama sebelum Nabi dengan agama selepas Nabi. Oh, Puan Syimat nak tanya soalan ke? Saya pun perasan. Puan Syimat nak tanya soalan ke? Oh, bukan sebab nampak angkat tangan tu. Okey. Ya, ada soalan dalam chat Ustaz. Saya tanya Okey, Jibril ke Jibrail? Okey, Jibril ke ataupun Jibrail? Yang saya tahu saya Jibril lah, Jibrail wallahu a'lam. Saya tak pastilah. Yang saya tahu Jibril. Tak pasti Jibrail. Tapi sebenarnya Jibril ni adalah nama jawatan dia. Macam nama tugasan, bukan nama sebenar lah. Bukan nama sebenar. Nama-nama para malaikat ni, Jibrail, Mikail, Israfil, Israel ni adalah nama tugasan dia. Tugas dia, nama jawatan. Macam ni nama setiausaha. Ni Mr. Presiden. Ini timbalan presiden. Itu nama jawatan. Sebab itu bila Nabi SAW jumpa dengan Khadijah, Khadijah bawa jumpa dengan Naufal, Waraqah bin Naufal, pakcik dia. Pakcik dia kata apa? Itu adalah namus. Disebut nama lain pula. Itu adalah namus yang turun kepada Musa AS. Dan dia kata namus itu adalah nama sebenar Jibril. Jibril itu pula adalah nama kepada jawatan yang disanang oleh namus. Wallahu a'lam lah. Mungkin ada asatizah yang lebih mahir pun. Dalam Quran kita selalu baca Jibrail, Ustaz. Dalam Quran sebut Jibril. Wallahu a'lam lah. Saya tak pasti. Nanti saya cek lah. Tak maaf lah. Saya tak mampu. Saya tak tahu itu. Okay? Jibril ataupun Jibril. Mungkinlah dalam bahasa Arab disebut Jibril. Dalam kita bahasa Jibril. Wallahu a'lam. Nanti saya cek lah. Saya cek insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Puan Syimah. Minta maaf Puan Syimah. Saya tak perasan. Lama dah mesejnya 10.30 tadi. Okay. No problem. No problem. Okey. Terima kasih. Baik. Alright. Jadi wahyu pertama ni Allah turunkan ayat Iqra. Kenapa nak membezakan agama Nabi dengan agama sebelum Nabi dan agama selepas Nabi? Sebab inilah satu-satunya agama yang Allah Ta'ala ataupun yang agama mengajak pada umat dia, kamu pergi belajar, Iqra, pergi baca, pergi belajar, pergi teroka ilmu, pergi study ilmu, pergi buat kajian, pergi buat cerapan, buatlah apa saja untuk kamu memiliki ilmu. Sebab lagi banyak ilmu yang kamu dapat, bertambah yakin kamu kepada agama. Berbeza dengan agama yang lain, dia hanya doktrin kepada hanya dengar dan buat. Jangan cari lagi, jangan tanya. Tanya, kamu akan jadi keliru. Tanya, kamu akan bertambah lagi sesat. Tanya, kamu akan jadi runsing dengan apa yang kamu imani. Tapi tidak pada agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab itu, kalau kita tengok dalam surah Al-Alaq, mulanya Allah sebut dengan Iqra, dengan kerangka baca itu Bismi Rabbikal ladzi khalaq, iaitu dengan nama Allah yang menciptakan. Sebab ada orang belajar tapi sesat kan? Dia sesat dan menyesatkan. Tapi ada orang belajar menambahkan iman dan amal.
Sebab dia duduk di kerangka saya belajar ini dengan Allah, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan saya. Ada kerangka dia. Tapi penghujung surah Al-Alaq tu Allah kata apa? Fasjud waqtarib. Lagi banyak kamu terokai ilmu, lagi banyak kamu belajar dan cari ilmu, kamu jumpa kebenaran, fasjud, maka banyak kamu akan sujud pada Allah, waqtarib, dan makin hampir kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ini agama yang tak sama dengan agama yang lain. Agama yang lain lagi bertambah ilmu, lagi bertambah dia tak yakin pada agama dia, pegangan dia. Lagi dia bertambah ilmu, lagi jauh daripada agama dia. Sebab dia tahu agama yang dia imani itu adalah agama yang tidak benar, yang bercanggah dengan fikiran dia, bercanggah dengan fitrah dia. Tapi Islam tidak. Lagi bertambah ilmu, bertambah yakin. Bertambah ilmu, bertambah lagi keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertambah ilmu, bertambah ketaatan kepada Allah Taala. Okey. Jadi perkataan fa'auha ila abdihi ma auha, Allah mewahyukan kepada Nabi ni, kepada hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad, apa yang diwahyukan adalah merujuk kepada Iqra. Yang kedua, para ulama tafsir kata apa? Yang Allah mewahyukan kepada Nabi pada ayat 10 ni adalah merujuk kepada surah Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dan juga perkataan wa rafa'na laka dhikrak, kan? Dalam surah Asy-Syarah, surah Ad-Duha dan surah Asy-Syarah, iaitu Allah kata apa? Bukankah alam yajidka, bukankah Allah mendapati kamu sebagai yatima, sebagai anak yatim, fa'awa, dan Allah lah yang melindungi kamu. Bukankah Allah Ta'ala yang melihat kamu sebagai anak yatim, kehidupan kamu, lalu Allah yang melindungi kamu daripada kematian bapa, kemudian dijaga oleh Halimatus Sa'diyah, di bawah monitor Abu Abdul Muttalib, datuk Nabi, kan. Kemudian berpindah pula, dijaga oleh Aminah, kemudian dijaga Abdul Muttalib, kemudian dijaga Abu Talib, berkahwin dengan Khadijah, bla 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 bla. Walaupun Nabi anak yatim, tapi Nabi SAW tak pernah tak rasa kasih sayang. Maksudnya sentiasa adanya orang yang menyayangi baginda Nabi SAW. Biasa dalam masyarakat kita, bila seseorang itu kematian ayah, kematian ibu, dia jadi liar, kan? Hilang kasih sayang, dia jadi keras hatinya, dia tak ada panduan hidupnya. Tapi Allah tak kata, walaupun kamu yatim, fa'awa, kami yang melindungi kamu. Dan Nabi SAW akui benda itu adalah benar, seperti mana yang Nabi SAW rasa. Dia tak pernah rasa ada kekurangan pada kasih sayang seorang ibu, seorang ayah. Sebab ada je orang yang menyayangi Nabi daripada kecil sampailah waktu tersebut. Dan yang ketiganya, para ulama kata, apa yang Allah wahyukan kepada Nabi itu adalah wa rafa'na laka dhikra, iaitu pada surah Alam Nashrah, Alam Nashrah laka sadrak. Allah meninggikan, kami ni Allah meninggikan kepada Nabi SAW, iaitu nama Nabi ni zikra, sebutan nama Nabi ni di sisi Allah. Allah meninggikan nama Nabi ni di sisi Allah. Maksudnya apa? Nabi SAW ini dia sangat hampir kepada Allah, ditinggikan nama Nabi. Sebab itu bila kita sebut asyhadu alla ilaha illallah, setelah kita bersyahadah, bersaksi Allah itu Tuhan, maka setelah itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitu aku juga bersaksi Muhammad itu pesuruh Allah. Nama Nabi itu ditinggikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antaralah wahyu-wahyu yang disebutkan oleh para ulama tafsir, apa yang dimaksudkan dengan fa'auha, kami iaitu Allah mewahyukan kepada hamba-Nya apa yang diwahyukan. Ini antaralah ada 3 pandanganlah daripada kalangan para ulama tafsir. Okey, ada juga para ulama tafsir yang mengatakan yang Allah wahyukan kepada Nabi pada ayat yang ke-10 itu adalah merujuk kepada Allah wahyukan kepada Nabi, Allah mengharamkan syurga kepada para nabi yang lain. Ini disebut oleh Al-Hafiz Ibn Kathir. Apa yang Allah wahyu pada Nabi ni? Allah mengharamkan kepada Nabi Allah mengharamkan kepada para nabi yang lain syurga itu, sehinggalah Nabi SAW menjadi Rasul yang pertama masuk syurga. Barulah para nabi lain boleh masuk syurga.
Itu yang dimaksudkan dengan apa yang Allah wahyu pada Nabi pada ayat 10. Allah mengharamkan syurga pada para anbiya sehinggalah Nabi orang pertama masuk syurga. Dan Allah mengharamkan syurga kepada umat-umat yang lain sehinggalah umat Nabi SAW masuk syurga terlebih dahulu. Ini antara yang dibawa oleh Al-Hafidh Ibn Kathir berkaitan tentang ayat yang ke-10. Ada 4 pandangan lah di situ. Okey, baik. Kita sambung lagi. Tengok ayat yang ke-11. Pada ayat yang ke-11, Allah Ta'ala kata, Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Fuad. Al-Fuad. Fuad ni artinya hati. Pada hati Muhammad itu, Ma kadzaba. Dia tidak mendustakan ma ra'a, apa yang dia lihat. Hati Nabi SAW tu tak mendustakan apa yang dia lihat. Okay? Nabi ni tak didustakan apa yang dilihat. Okay. Allah menggunakan perkataan hati dekat sini. Al-Fuad. Kenapa Allah tak gunakan perkataan Al-Qalb? Okay. Kenapa Allah tak menggunakan perkataan Al-Qalb? Okay. Minta tolong Syikin turun sikit untuk ayat 12. Okay. Kalau kita tengok pada ayat yang ke-12, Allah kata apa? Walaqad maaf. Kalau tengok pada ayat yang ke-12, Allah kata afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Okey, tengok ayat 11, ayat ke-12 dan ayat yang ke-13. Ayat. Okey, tengok ayat yang ke-11, 12 dan 13. Allah kata hati Nabi SAW itu tak mendusta apa yang Nabi lihat. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apakah kamu wahai orang musyrikin Quraisy membantah tentang apa yang telah dilihat oleh Muhammad? Dan ayat yang ke-13, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat dengan rupa yang asli pada waktu itu di Sidratil Muntaha. Okey, tengok 11, 12, 13 dulu. Okey. Tengok satu-satu. Allah Ta'ala kata apa? Nabi SAW ni hati dia telah melihat. Tengok Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala tak sebut perkataan Al-Qalbu? Allah tak kata Al-Qalbu, tapi Allah kata Al-Fuadu. Al-Fuadu, kalau kita tengok dia datang daripada perkataan Al-Fuad lah. Fuad, iaitu yang berfaedah kan. Berfaedah. Hati ni, okey contoh bila Allah Ta'ala sebut mata, Allah akan gunakan perkataan basar. Bila Allah Ta'ala gunakan perkataan telinga, Allah akan gunakan perkataan sama'. Bila hati, Allah akan gunakan perkataan fu'ad. Allah tak gunakan perkataan ainun mata, Allah tak gunakan perkataan uzunun telinga, dan Allah tak gunakan perkataan qalbun hati. Sebab apa yang Allah sebut dekat sini adalah fungsi dia, bukan panca indera dia. Kalau Allah kata dalam Quran, kita dah bincang dalam surah Al-Mulk dulu kan, Allah lah yang menciptakan. Kalau Allah kata khalaqal udhunun wal ainun, Allah ciptakan telinga, Allah ciptakan mata. Mungkin ada manusia di hari akhirat kata apa? Wahai Allah, benar engkau ciptakan kami mata, kami telinga, tapi mata kami buta, telinga kami pekak. Jadi Allah tak sebut macam tu. Allah kata kami ciptakan kamu adanya basar. Kamu ada mata dan melihat berfungsi. Kamu diberikan telinga dan mendengar berfungsi. Itu maksudnya. Dan hati itu fungsi dia adalah al-fuad. Fuad adalah yang berfaedah. Di sini Allah tunjukkan kepada kita isyarat fungsi kepada hati. Fungsi kepada hati ini adalah ilmu pengetahuan. Sebab itu Allah gunakan perkataan al-fuad yang berfaedah. Contoh fungsi mulut adalah makan ataupun merasa. Okay, fungsi lidah kan, ini panca indera. Fungsi mata melihat. Fungsi telinga adalah mendengar. Dan fungsi kulit kita ni adalah menyentuh kan. Itu fungsi-fungsi kepada panca indera. Kemudian dalam panca indera kita ada sixth sense. Ada fungsi yang keenam. Ada panca indera yang keenam, iaitu naluri. Naluri tu hati kita lah. Dan fungsi hati apa? Allah desainkan adalah dengan ilmu pengetahuan. Saya bagi contoh ibu-ibu. Pernah tak kita pernah rasa satu benda, saya belajar ni,
puas hati saya belajar ni, saya dapat jawapan dengan apa yang saya fikir lama tu, dia punya rasa puas tu luar biasa. Sebab kita dapat satu ilmu, kita rasa, ya Allah, kenyang dengan ilmu ni. Contohlah, kita rasa puas hati. Tak makan pun tak apa, tak minum pun tak apa. Sebab apa? Hati saya puas. Sebab fungsi hati itu dia dilaksanakan sepenuhnya. Jadi dia dapat mengecapi nikmat kepada fungsi hati. Okay. Jadi Allah Ta'ala sebut fungsi hati dekat sini adalah ilmu pengetahuan. Sebab itu Allah menggunakan perkataan al-fu'ad. Okay. Sebab itu Allah menggunakan perkataan al-fu'ad yang berfaedah. Ada manusia dia gelisah kan? Duduk-duduk dia rasa gelisah. Ada manusia ni dia rasa hati dia gelisah. Lalu orang cadang dengan dia, kalau kamu gelisah ni, kamu kena makan banyak. Bila kamu makan, hati jadi tenang. Dia makan-makan tak tenang juga. Sebab apa? Gelisah pada hati tu, nak memenuhi pada hati tu adalah dengan ilmu pengetahuan. Bukan dengan makan. Makan tu adalah memenuhi fungsi mulut, fungsi lidah, bukan fungsi hati. Ada orang kata kalau kamu nak hilangkan gelisah tu, pergilah berjalan, pergi lautan ke, pergi tepi pantai ke. Kita ni bila tengok, bila tu kita rasa tenang. Tapi tenang tu sementara. Sebab apa? Dia hanya memenuhi fungsi mata kan. Kita berjalan ni, mata nampak, oh indah lah. Tapi dia masih lagi belum sampai ke fungsi hati tu. Okey, apa yang saya nak sampaikan? Bila Allah kata al-fu'ad dekat sini, Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada baginda Nabi SAW ni adalah kemuncak nikmat lah. Sebab dia melihat di Sidratul Muntaha dekat sini adalah merujuk kepada dia melihat Jibril alaihissalam. Okay, kalau ibu-ibu tengok pada ayat ni, ayat 11, 12 dan 13, Allah Ta'ala kata pada ayat 13, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi SAW telah melihat Jibril adalah kali yang kedua. Okay, dia bukan melihat Allah. Dan ini adalah dalil yang merujuk kepada peristiwa Isra' Mi'raj. Ini nak masuk Rajab ni. Masuk Rajab ada cerita Isra' Mi'raj kan? Adakah Nabi SAW pada malam Isra' Mi'raj, Nabi melihat Allah Ta'ala secara nyata? Selalu ditanyakan kepada kita. Nabi naik pada malam Isra' Mi'raj, dia adalah secara jasad dan juga ruh. Tapi bila Nabi naik ke Sidratul Muntaha, Nabi melihat Allah Ta'ala, adakah Nabi melihat Allah secara nyata? Dalam hadis ni, kita bawa satu hadis daripada Abu Zar. Abu Zar tanya pada Nabi SAW. Kata Abu Zar, Sa'altu Rasulullah SAW. Aku bertanya pada Nabi SAW, hal ra'aita rabbak? Ya Rasulullah, adakah benar kau ni telah melihat Allah Ta'ala? Kata Nabi SAW, nurun anna arah. Kata Nabi. Yang aku lihat adalah cahaya. Anna arah. Bagaimana aku nak melihat Allah Ta'ala? Maksudnya Nabi tak nampak Allah Ta'ala. Yang Nabi nampak adalah cahaya. Dan cahaya itu para ulama tafsir kata apa? Itu adalah hijab. Yang Nabi tak melihat Allah, tapi ada hijab, dan hijab itu adalah cahaya. Okay, Nabi tak nampaklah Allah Ta'ala. Ini dipegang oleh ahli-ahli sunnah. Yang berpegang kepada malam Isra' Mi'raj, adakah Nabi melihat Allah Ta'ala? Sebab dalil pada ayat 13 ni adalah bercerita tentang Nabi SAW hanya melihat Jibril pada rupa paras yang sebenar untuk kali kedua. Ada melihat Allah? Bukan melihat Allah Ta'ala. Tapi bila Allah kata melihat dekat situ, Nabi tak disebut melihat dengan basar kan, dengan mata dia. Tapi dia lihat dengan al-fu'ad, dengan hati dia. Sebab Allah nak kata penglihatan pada waktu itu adalah penglihatan yang sangat nikmat. Dia adalah penglihatan yang memenuhi fitrah hati dia. Fungsi hati dia. Dia menjadi ilmu kepada Nabi SAW. Dia bukan penglihatan yang menjadi nikmat kepada pandangan dia. Tapi dia adalah nikmat kepada hati dia. Boleh faham tak ibu-ibu? Okay. Penglihatan itu bukan pada mata dia. Dia memang melihat cahaya tu. Tapi kenikmatan tu, melihat itu adalah memenuhi kepada hati baginda Nabi SAW, bukan pada mata dia. Saya nak cuba bagi contoh mudah jap. Okey. Saya sebutkan tadi kan contoh ilmu lah. Di dunia ni, bila kita pelajari satu ilmu, kita rasa puas hati dengan ilmu tu, kita nak kata saya puas hati dengan ilmu yang saya dapat ni. Kepuasan tu kita rasa dekat mana?
susah kita nak gambarkan kan. Melainkan kalau kita betul-betul fikir, sebenarnya kepuasan ilmu tu hanya dirasai oleh hati. Sebab hati tu memang Allah design. Dia adalah untuk diisi dengan ilmu pengetahuan. Dan kemuncak ilmu pengetahuan itu adalah dengan ma'rifatullah, melihat Allah. Sebab itu di syurga Allah di hari akhirat, kemuncak nikmat dalam syurga ni bukan lagi makan, bukan lagi minum, bukan lagi adanya bidadari-bidadari, bukan adanya istana-istana dalam syurga, pemandangan-pemandangan indah, istana yang mengalir sungai-sungai, bukan. Kemuncak nikmat dalam syurga Allah adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia adalah memenuhi kemuncak ni, al-fuad ni, okey, kepada hati kita. Okey, jadi Allah Taala sebut Nabi SAW itu dia melihat adalah dengan al-fuad. Nabi melihat dengan hatinya dan dia tak mendustakan apa yang dia lihatnya. Hati tu sendiri membenarkan dan merasa puas dengan melihat pada waktu tersebut. Lalu kata Allah Ta'ala kepada orang musyrikin Quraisy, afatumarunahu ala ma yara. Jadi kata Allah Ta'ala, wahai orang Quraisy, patut ke kamu membantah apa yang dilihat oleh Muhammad? Apa yang dilihat oleh Muhammad? Muhammad bukan lihat dengan halusinasi. Muhammad bukan lihat dengan ni lagi dah. Dia melihat dengan mata dia dan dia merasai pada hati dia. Sebab fitrah hati ni adalah ilmu pengetahuan. Bila dia dapat benda tu bukan dusta lagi dah. Kan kita pernah rasa kemanisan solat, kita pernah rasa kemanisan ilmu. Bila kita belajar, dapat ya Allah, puas hati kita, puas hati. Kita rasa kat mana? Kat hati kita. Benda tu adalah hak sebab dia adalah fitrah kan. Jadi Allah kata, macam mana Quraisy kamu nak bantah Muhammad sedangkan Muhammad melihat Jibril tu dengan mata dia, bukan sekali, 2 kali. Dan dia melihat dengan mata hati dia. Dan hatinya tak pernah dusta lah. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Lalu ayat 13, Allah pun kata, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Dan sesungguhnya Nabi SAW itu telah melihat Jibril alaihissalam buat kali yang kedua dengan rupa paras yang sebenar. Inda sidratil muntaha, iaitu ketika berada di sidratul muntaha. Okey. Jadi ini saya dah sebutkan tadi, dalil baginda Nabi SAW ketika naik pada malam Isra Mi'raj, Nabi tidak melihat Allah Ta'ala. Tetapi yang Nabi SAW lihat adalah Jibril alaihissalam. Okay, yang Nabi lihat adalah Jibril, bukannya melihat Allah Ta'ala. Yang Nabi nampak adalah hanyalah cahaya sahaja, cahaya hijab antara baginda Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada cahaya kat situ. Cahaya dekat sini, para ulama sebut adalah sebagai hijab. Cahaya dekat situ adalah merujuk kepada hijab. Ada satu lagi hadis, minta maaf, bukan hadis, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Al-Harari dalam kitab Al-Kawkab wal-Hajj. Dia kata apa? Dia kata apa? Yang dimaksudkan cahaya oleh Nabi ni, yang Nabi nampak cahaya pada malam tu, ketika di Sidratul Muntaha, dia kata apa? Cahaya itu adalah hijabnya. Cahaya itu adalah hijabnya. Cahaya itu telah menghalang Nabi. Dan bagaimana Nabi boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya kemampuan panca indera kita sekarang ni masih lagi belum mampu melihat Allah Ta'ala, dan dia hanya diangkat pada di hari akhirat nanti. Bila manusia masuk syurga Allah Ta'ala, mereka akan melihat Allah Ta'ala secara nyata. Ini disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Sebab Al-Imam Syafi'i dia sebut, seperti mana di dalam surah Al-Mutaffifin, Allah kata, kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Manusia melakukan dosa di dunia, Allah akan hijabkan hatinya dengan dosa seperti mana yang dia lakukan maksiat. Kemudian kata Allah, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Dan manusia yang melakukan dosa itu di hari akhirat, Allah akan hijabkan matanya daripada melihat Allah. Jadi Al-Imam Syafi'i kata, bagi penghuni syurga pula, dia akan melihat Allah Ta'ala secara langsung. Allah Ta'ala akan memberikan kemuncak nikmat bagi penghuni syurga adalah melihat Allah, melihat zat Allah tu secara nyata, secara jelas, tanpa ada hijab lagi. Cuma waktu sekarang ni tidak ada. Okey, saya bawa satu hadis sebelum saya rasa kita berhenti dekat sini. Nanti kita sambung lagi. Cuma saya nak bagi satu hadis ni, nak bagi jelas sikitlah berkaitan tentang perkataan melihat.
Ayat ni hanya fokus pada Nabi melihat Jibril, bukan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada juga yang menafsirkan ayat ini Nabi SAW melihat Allah Taala pada malam Isra Mi'raj. Tak, sebenarnya dia hanya melihat Jibril alaihissalam. Saya bawa satu hadis. Okey, ada satu hadis diceritakan daripada Syuhaib radhiyallahu an, dia kata apa? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW telah bersabda, qal idza dakhala ahlul jannatil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila semua penghuni syurga ni dah masuk syurga dah, semua masuk dah. Dia dah masuk syurga, penghuni syurga ni dah dapat nikmat. Kita baca dalam surah At-Tur dulu kan. Dia masuk syurga, benda yang pertama dia dapat nikmat apa dalam syurga, penghuni syurga ni? Iaitu mereka ni dijamin oleh Allah keselamatan, hati tenang dan dijamin daripada azab. Puas hati dah. Okey. Okey, Syikin tak apa Syikin. Okey. Okey, ini kita tengok surah At-Tur yang lamalah. Allah Taala sebut tentang nikmat syurga kan. Pertama, Allah berikan dia jaminan. Allah beri nikmat dan Allah beri jaminan. Kamu tak akan lagi diazab di dalam neraka. Kamu akan terselamat, jaminan Allah. Kedua, mereka diberikan makanan dan minuman yang senikmat-nikmatnya. Puas hati. Penghuni syurga makan semewah-mewahnya, senikmat-nikmatnya. Makan daging, daging terbaik. Makan buah-buahan, buah-buahan terbaik. Minum air, air terbaik. Semua kemuncak nikmat. Tak cukup dengan tu, penghuni syurga pula diberikan nikmat berkahwin pula. Semuanya akan diberikan pasangan-pasangan. Kita sebut dalam surah At-Tur lama kan. Kemudian bila dia dah dapat semua nikmat secara individu, dia dah dapat nikmat, kemudian dia minta nikmat lain pula. Iaitu dia minta nikmat nak bertemu dengan ahli keluarga dia. Yang anak nak jumpa mak bapak dia, yang mak bapak nak jumpa anak-anak dia. Ada yang jumpa dengan cucu-cucunya. Semuanya Allah himpunkan. Kita dah bincang dah. Dia dapat nikmat makan minum, dia dapat nikmat berkahwin, dia dapat nikmat hidup berkeluarga. Semua kemuncak nikmat. Tapi mereka lihat Allah tak? Mereka belum lihat Allah tak? Belum lihat. Melihat Allah adalah kemuncak bagi kemuncak nikmat dalam syurga. Dia adalah kemuncak yang tertinggi. Jadi hadis ni Allah sebut penghuni syurga ni dia dah masuk dalam syurga, dia dah menikmati semua benda dah. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa taala, maka Allah Taala berfirman kepada penghuni syurga waktu itu. Kata Allah Taala, turiduna syai'an azidukum. Allah tanya pada penghuni syurga, ada tak kamu nak aku tambah lagi nikmat? Ini hadis Hadis ni riwayat Al-Imam Muslim. Allah tanya, bila penghuni syurga dah dapat nikmat ni, Allah tanya, kamu nak tak aku tambah lagi nikmat? Kalau kita bayangkan penghuni syurga dah dapat nikmat macam tu, ni kita tak bincang lagi. Semua penghuni syurga dalam syurga, dia diberikan dengan tubuh badan yang baru, kulit baru, rupa paras baru, rambut baru, gigi baru. Kita akan rasa komplit. Dalam hadis ni bersebut penghuni syurga ni, bila dia dapat nikmat-nikmat ni, bila Allah kata apa? Adakah kamu nak ditambahkan nikmat? Fayaqulun, semua penghuni syurga tanya, alam tubayyid wujuhana? Bukankah wahai Allah engkau telah putihkan wajah kami? Perkataan putihkan wajah kami ni secara zahir, ya, Allah Ta'ala ni telah mengindahkan wajah-wajah penghuni syurga. Kita sendirilah, kalaulah kita dekat dunia ni, Allah Ta'ala berikan kita tubuh badan yang paling perfect. Memang yang wanita macam ni tubuhnya, lelaki macam ni tubuhnya. Kulitnya bersih. Tidak ada satu pun calik-calik, tanda-tanda tak ada. Rupa parasnya cantik, rambut cantik, kulit cantik. Kita akan rasa sentiasa confident dengan apa yang kita lakukan. Betul tak? Sebab kita duduk di tempat yang paling sempurna lah. Kita ada tubuh badan cantik, tak boroi. Badan six pack kalau lelaki lah kan. Kalau pakai baju tu terletak, kulit cantik, rambut cantik, mata cantik, senyuman indah, gigi indah, semua perfect. Jadi bila penghuni syurga dapat nikmat-nikmat ni, dia rasa, apa lagi nikmat yang nak ditambah? Komplit dah ni. Kita dah rasa okey sangat dah. Lebih daripada apa yang kami nak. Sebab itu dia kata, alam tubayyid wujuhana. Wahai Allah, bukankah engkau telah putihkan kami ni? Dah telah cantikkan rupa paras kami ni? Kemudian penghuni syurga tanya lagi, alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Wahai Allah, bukankah engkau dah masukkan kami dalam syurga, tempat yang paling nikmat? Dan bukankah kau telah selamatkan kami ni daripada azab api neraka?
Qala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fayakshiful hijab. Allah Taala tunjuk nikmat kemuncaknya, iaitu Allah akan singkap hijab antara manusia dengan Allah Taala. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wa jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membuka hijab, maka mereka tidak ada diberikan sesuatu nikmat yang paling mereka sukai melainkan daripada melihat Allah Taala secara langsung. Okey, itu kemuncak nikmat, dan nikmat itu hanya berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita akan lihat Allah Taala dan dia akan rasa nikmat. Sebab apa? Nikmat melihat Allah tu adalah pada hati kita. Dia akan rasa kepuasan, sungguh-sungguh puas. Saya bagi bayang macam ni ibu. Kalau kita berhari raya, okey, kita ada kuih-kuih, kita ada juadah raya, langsir raya, kereta raya, rumah raya, semua komplit dah, semua cantik dah. Tetamu-tamu pun datang. Tapi pasangan kita meninggal dunia, waliyadzubillah. Pasangan kita meninggal dunia, ataupun anak kita seorang belajar di luar negara ataupun tinggal di luar negara. Apa yang kita rasa pada hati kita? Raya ni tak berapa sempurna. Kita rasa macam tu kan? Raya ni tak rasa sempurna. Walaupun semua dah indah-indah ni, tapi dekat hati ni ada sesuatu kurang. Sebab ahli keluarga kita tak cukup. Ahli keluarga kita tak cukup. Yang itu kita rasa Allah tak boleh nak kata macam tu. Jadinya penghuni syurga macam tu juga. Walaupun dia dah nikmati dengan nikmat-nikmat yang pelbagai, tapi ada satu ruang di hati dia tak komplit lagi. Adalah melihat Allah. Sebab itu melihat Allah ni adalah kemuncak nikmat di dalam syurga Allah. Okey, itulah yang dimasukkan dalam hadis ini. Okey? Baik. Jadi melihat Allah tu adalah satu kepuasan lah, satu kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah kepada penghuni-penghuni syurga Allah. Okey, saya berhenti dekat sini, iaitu pada ayat yang ke-14. Inda sidratil muntaha. Nabi melihat Jibril tu di Sidratul Muntaha. Insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pada ayat-ayat yang berikutnya. Wallahu taala a'lam. Baik, jadi terima kasih kepada semua, ada Puan Shima, kemudian ada Syikin, kepada Dr. Heslin ada, Puan Hajar ada, siapa ni? Saya sebut yang namanya Puan Madinah Bis, ada Puan Kamaliah, Puan Nurzari, Ustaz, ada Puan soalan Husni. Ustaz. Okey, ada, silakan. Apa ni, penghuni syurga akan sentiasa berasa gembira lah duduk di syurga kan. Tetapi kalau misalnya saya ada pernah dengar kata orang penghuni di syurga tak akan ingat pada orang lain yang tak ada dalam syurga. Tapi misalnya katalah dikatakan dia teringat kepada ahli keluarga yang tak ada bersama dia, tapi later on found out that dia ahli neraka. So apakah mereka akan merasa sedih ke macam mana ke Ustaz? Okey, baik. Dalam syurga Allah Ta'ala, Allah memang tak izinkan penghuni syurga ni rasa sedikit walaupun sedikit. Dia tak ada rasa terkilan, dia tak akan rasa sesedih, walaupun ahli keluarga dia. Sebab kita pernah baca dalam surah At-Tur, dalam surah yang lain pula, apa satu surah lagi yang selalu kita baca tu, Allah Ta'ala ada sebut antara penghuni syurga ni, dia pernah tanya tentang kawan dia kan. Kawan saya ni dulu dia tak percaya hari akhirat, saya nak tengoklah dia dekat mana. Lalu dia berjalan dengan penghuni syurga yang lain ni, tengok di pinggiran neraka tu, dia nampak lelaki yang duduk dulu dekat dunia tu, kawan dia, tak percaya adanya hari akhirat. Sekarang di hari akhirat berada di tengah-tengah dalam neraka Allah. Kan Allah kata fi sawail jahim. Mereka tu duduk di tengah-tengah neraka. Dia bertanya tu sebab nak tahu je. Tapi adakah mereka rasa terkilan? Allah dulu ni tak ada dah. Tak ada. Penghuni syurga Allah akan penuhi semua kenikmatan, termasuklah hati dia. Dia tak ada rasa kurang, dia tak akan rasa sedih, dia tak akan rasa, tak ada dah. Semuanya adalah kenikmatan. Semuanya adalah kenikmatan demi kenikmatan. Tak ada kekurangan dah. Okey. Walaupun ahli keluarga dia, sekalipun ahli keluarga, tapi kalau ahli keluarga tu dah tak beriman kepada Allah dan Rasul, dia tak akan rasa, oh saya ni rasa sedih lah sebab ahli keluarga saya ni dalam neraka. Dia tak ada rasa tu dah. Perasaan tu tak ada dah. Okay. Sebab dia membeza dekat situ, satu memang keluarga. Satu lagi yang paling utama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting sekali. Tapi kita dah bincang dalam surah At-Tur.
Walaupun seseorang itu dah masuk neraka, selesai nanti dia masuk syurga Allah, semuanya akan dihimpunkan bersama-sama dengan mereka. Semuanya akan di-upgrade kedudukannya di dalam syurga bersama dengan ahli keluarga mereka. Semua dapatlah kemuncak kenikmatan di dalam syurga Allah. Baik, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada semua. Ala kulli hal, mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kefahaman dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita, memberkati usia kita dan menjadikan kita sebagai ahlul Quran, insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.